tau. Dengan saya garang betul. Tak dengar lagi, orang semua tak dengar lagi. Voice audio ustaz semua garang dengan saya. Sekejap Mira Kau tulis ke tidak? bukan. Soalan. Oh, okey. Mira tanya Ustaz, kalau waktu kita solat subuh, doa kunut lupa baca, tak apa ke tak ke macam mana? Solat doa kunut hukum dia sunat. Kalau dalam mazhab Syafi'i sunat, maknanya yang paling tinggi hukum dia, yang paling berat hukum dia sunat saja, tidak wajib. Okey? Jadi kalau sengaja ditinggalkan, sembahyang subuh tetap sah. Tapi dalam doa dalam mazhab Syafi'i, doa kunut kalau tertinggal kena buat sujud sahwi. Tapi kalau dua-dua tak buat pun tak ada masalah. Jadi isunya sah tahu. Yes. Oh. Apa lagi? Okey, batal atau tidak wuduk jika kita bersalaman dengan bapa mertua? Tak. Sebab bapa mertua adalah lelaki yang haram dikahwini selama-lamanya. Dia punya kaedah senang saja. Lelaki dan perempuan yang haram dikahwini selama-lamanya tidak membatalkan wuduk. Yang membatalkan wuduk kalau lelaki dan perempuan boleh boleh kahwin bersama. Macam apa? Macam bulan 10 ni ada orang nak kahwin. Aku tak tahulah siapa kan. Macam itulah. Okey? Bulan 11 ke macam itulah, tengok gantung pada COVID ni. Okey, itu satu. Ada dua jenis haram. Okey? Pertama haram selama-lamanya. Yang ni tak batal wuduk. Tapi ada haram yang sementara. Contoh, Mira haram berkahwin dengan abang ipar. Dengan adik ipar. Contohnya adik kau dia kahwin dengan lelaki, kau haram berkahwin dengan dia. Tapi haram sementara. Walaupun haram, tapi sentuh batal wuduk sebab dia tak haram selama-lamanya. Okey, terus. Okey. Allah lajunya sekejap Kau merangkak ke baca tak? Bukan, sebab kadang banyak sangat soalan pelik-pelik Ustaz. Antara soalan pelik-pelik dia, bila Ustaz nak kahwin, Ustaz nak simpan misai ke, apa benda. Apa pula kena mengena dengan aku pula nak tanya soalan aku nak kahwin dengan kau pula? Sebab tu saya kata habis. Ustaz kan kena marah-marah Ustaz. Okey, cepat. Kejap Ustaz. Aku baru lepas sarapan tadi. Okey. Macam mana yang dikatakan nikah gantung dan apa hukumnya? Nikah apa? Yang dikatakan nikah gantung? Nikah gantung ni ialah nikah khitbah. Nikah gantung ni dia macam ni tau. Nikah gantung ni dia sama macam nikah perkahwinan biasa. Cuma mungkin dia dilakukan mungkin sebab keadaan kedua-dua mempelai, lelaki dan perempuan tu mungkin masih belajar, lepas tu nak tunggu macam dah kerja lambat, nak mengelakkan daripada berlakunya maksiat dan seumpamanya, maka mereka dinikahkan awal, mungkin tak buat kenduri, mungkin tak tinggal bersama sebab komitmen masing-masing belajar kolej, tetapi mereka tetap sah sebagai suami isteri. Cuma dari segi nafkah, ada perbahasan, ada kewajipan yang digugurkan sementara waktu. Contohnya isteri tak boleh nak komitmen untuk masak suami dan suami tak boleh bagi nafkah sebab dia orang ni masih belajar. Selalunya nikah gantung ni mungkin di kalangan orang kata remaja-remaja macam tu ataupun orang yang perlu nikah. Student lah yang tak kerja lagi. Okey, faham. Kalau kita solat, kita gerak daripada 3 kali. Gerak sikit daripada 3 kali, batal ke tak solat kita? Okey, kalau gerak, okey. Kalau bergerak tu, kalau bergerak itu ada tujuan. Walaupun lebih daripada 3. Kata tujuan yang orang kata tujuan yang mendesak lah macam tu lah, yang perlu lah. Jadi walaupun lebih daripada 3 kali tak ada masalah. Tapi kalau tak ada tuntutan langsung, maka pergerakan yang banyak yang menampakkan dia seolah-olah macam semayang ke tak semayang ni, maka boleh membatalkan solat. Contohnya pergerakan yang perlu ni macam gempa bumi, kan ada kes gempa bumi video yang viral tu, ada orang dah berlari dah.
Ada orang masih lagi berpegang kat situ dinding, lepas tu dia terpaksa bergerak lah keadaan bumi tu. Faham? Okey Ustaz. Uh, Macam mana kita nak qada solat yang ditinggalkan selama bertahun? Okey, bagi orang yang pada zaman jahiliahnya dulu, kemudian dia nak bertaubat, perkara pertama sekali yang dia kena buat ialah taubat. Taubat. Okey. Okey, tak apa. Teruskan. Okey. Yang kedua, dia boleh gantikan solat dia yang mungkin beratus-ratus itu, tapi bukan maksudnya dia kena buat dalam masa satu hari. Itu nanti akan menyebabkan dia letih, dia akan salah faham dengan Islam, menyusahkan bagi dia. So, dia boleh buat secara beransur-ansur. Hari ni sekali, besok sekali, tak ada masalah. Itu kaedah dia. Ada yang tanya, kalau kita mati disebabkan COVID-19 ni mati syahid ke tak? Sebahagian ulama yang meletakkan kategori bahawa COVID-19 ni adalah wabak, maka dia dikategorikan sebagai mati syahid. Sebab dalam hadis, Nabi ada sebut dalam satu hadis, antara syahid itu adalah ta'un. Ta'un ni dia didefinisikan sebagai penyakit menular. Jadi COVID-19 salah satu daripada bentuk penyakit menular. InsyaAllah siapa yang wafat dalam orang kata COVID-19 ni mati syahid. Ada satu hadis lagi Mira dan semua netizen. Nabi kata kelebihan orang yang duduk di rumah tak keluar ketika penyakit wabak. Apabila dia duduk di rumah, dia berusaha untuk mengelakkan penyakit dan dia bersabar dan dia mengharapkan ganjaran Allah, insya-Allah dia dapat pahala syahid. InsyaAllah. So semua memang kena duduk rumah, kena solat, perbanyakkan solat, mengaji dan sebagainya lah. Ustaz, kalau baca Quran, baca pandai tapi mungkin ada salah sikit-sikit, masih dapat pahala ke tak? Maksudnya kalau kita baca seorang-seorang, Nabi ada sebut apa dia? dalam satu hadis, dengar tak suara Ustaz? Suara jelas. Dalam satu hadis sahih, maksudnya barang siapa yang membaca Al-Quran dengan fasih, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Yang kedua pula, barang siapa yang membaca Al-Quran merangkak-rangkak sebutan huruf tak betul, dia dapat 2 pahala. Pahala pertama kerana kesungguhan dia bersusah payah menyebut huruf, dan pahala yang kedua kerana dia membaca Al-Quran. Jadi jangan putus asa bagi siapa yang tak reti baca Quran. Dia belajar, kadang-kadang ada setengah orang belajar tak boleh juga sebut huruf tu sebab pelat, teruskan membaca, pasti dapat pahala. Ini jaminan daripada Nabi. Apa masalah kau nak gelak-gelak? Terasa. Kejap. Banyak ni soalan ni. Okey, bolehkah kita niat puasa 2 sekaligus? Iaitu puasa ganti dengan puasa sunat pada hari yang sama? Puasa ganti boleh digabungkan dengan puasa sunat. Contohnya hari tu hari Isnin, kemudian dia nak puasa qada, dia niatkan qada sahaja. Dia niatkan qada, insya-Allah pahala puasa sunat Isnin akan ikut sekali. Yang tak boleh, puasa ganti gabungkan dengan puasa ganti jadi satu hari. Dekat situ dia cheat. Betul tak bahasa Inggeris aku? Kau ingat kau seorang tahu bahasa Inggeris? Kau sekolah tak? Maknanya puasa ganti dengan puasa ganti tak boleh. Patutnya hutang 2. Tiba-tiba dia pergi gabungkan dalam satu hari. Maknanya dia kena buat 2 hari. Ustaz sihat tak? Sihat. Aku makan tadi cili sambal. Ustaz. Okay. Kau doakan aku mati, Mira? Tak adalah. Apa hukum solat sewaktu azan berkumandang? Ni saya pernah dengar juga ni, kerana orang nak Allah kan nak azan kan. Kita nak cepat solat. Apa hukum dia?
dia dah automatik sebenarnya kalau start azan je dah masuk waktu boleh terus solat ke atau kena tunggu azan habis dulu baru solat? Okey, antara syarat sah solat ialah masuk waktu. Bila ikan bang tu dah sebut Allahu Akbar, tu dah masuklah. Lepas tu kita pun terus solat. Dari segi sah memang sah, tapi dari segi keutamaan, kalau dia semayang waktu azan, habis mana semayang qabliyahnya, dia tak buat 2 rakaat, jadi rugi dekat situ lah dari segi pahala. Faham tak? Faham. So dari segi sah sembahyang itu sah sahaja, tapi kerugiannya dia tak buat qabliyah. Contohnya macam sembahyang subuh, sembahyang subuh qabliyah 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat sebelum subuh tu sangat-sangat dituntut. Nabi sebut dalam hadis rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Tu hadis. Terjemahkan Mira dalam bahasa Melayu. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Macam itulah. Jadi maknanya kecuali kalau dia nak cepat, ada flight, dia nak bersegera, kelang kabut ataupun ada urusan, mungkin dia boleh solat dan buat yang wajib. Doa iftitah mungkin tak perlu baca, surah selepas Fatihah tak perlu baca. Dia bergantung pada, depends on situation. Right? Wow. Okay. Next. Apa lagi? Aneh-aneh lah soalan dia kejap Ustaz Saya cari yang betul-betul sikit. Ustaz syuting tak sepanjang quarantine ni? Kau ingat aku syuting filem apa? COVID-19 tajuk dia. Tak ada, tangguhnya. Ya Allah, ya Tuhan, kau tanya je. Mana tahu ada program TV ke, kan dipanggil Astro Oasis tu baca doa ke. Tak sekarang. So, apa ni hari tu, ialah maknanya sekarang ni dia nak minimumkan pergerakan tu. Jadi hari tu dia ada jemput untuk host tu, dia kata biar orang daripada Astro teruslah sebab kan kena keluar lagi, takut apa-apa berlaku untuk keselamatan sekarang ni. Tapi kalau konti pergi je Suria. Oh, faham. Apa ni Ustaz bila main game, Ustaz kat mana sekarang? Main game apa? Aku tak pernah game Tak perasaan tahu. orang ni. Tak tahu. Soalannya. Apa pendapat tentang orang yang tak nak duduk rumah? Apa dia? Tak ada. Apa pendapat? Soalan pelik-pelik. Apa pendapat tentang orang yang tak nak duduk rumah? Ni lain punya soalan. Pendapat yang tak nak duduk rumah, hukum dia boleh membawa kepada dosa kalau dengan perbuatan dia tu menyebar spread out, alright? Spread out, menyebarkan virus tersebut. Engkau jangan, tak, masalahnya kenapa kau nak underestimate Ustaz tak erti bahasa Inggeris? Bila kau cakap bahasa Inggeris ni kau tiba-tiba macam boleh ke dia cakap? Mana dia tak cakap apa-apa pun? Ustaz ni pun apa lagi Sah atau tidak baca tahiyat akhir pendek? Ada ke tahiyat akhir pendek? Tahiyat akhir pendek sampai selawat sahaja. Maknanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sampai situ dia tak baca yang selawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim tu dia tak baca. Kama sallaita ala Ibrahim tu. Okey, lepas tu dia kata sah atau tidak sah kalau baca tahiyat akhir Tak, pendek? sebab kama sallaita ala Ibrahim, selawat Ibrahimiyah sunat saja. Sunat. Kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala. Yang tu sunat. Dia rukun semayang ada 13. Kadang-kadang ada yang tak hafal ni lah, campur-campur dengan rukun negara. Aduh. Boleh ke bayar zakat fidyah melalui membeli sumbangan yang berkaitan musim corona ni? Kalau dia begini, komitmen dia zakat fitrah, dia mesti memberikan komitmen itu pada pusat zakat lah. Sebab sistem dia kita kena bayar pada pemerintah. Adapun kalau dia nak bagi sedekah kepada corona, yang tu dikeluarkan sedekah yang lain. Kalau tak nanti tak terlunas hutang dia. Walaupun ada juga perbahasan mengatakan boleh tak kalau kita bayar zakat bukan melalui pusat zakat. Kita terus cari asnaf. So ada isu dekat sini perbahasan. Yang sebaik-baiknya nak bayar zakat, tak payah cari. Bayar sahaja di pusat zakat, biar pusat zakat yang mengagihkan pembahagian tu kepada 8 orang asnaf yang layak menerima zakat. Itu lebih praktikal. Faham? Boleh ke wuduk kepala ikut belakang? Bolehkah aku wuduk kepala ikut belakang? Maksudnya aku macam ni. Kepala ikut belakang dia, kepala macam mana kepala itu? Kepala ikut belakang? Daripada sini lah tu. Boleh ke wuduk kepala ikut belakang? Sini tu daripada sini. Maknanya boleh lah. As long kepala, kan selalu macam ni kita macam ni je. Lepas tu mungkin dia daripada sini. Jadi dalam perbahasan mazhab, kalau mazhab Syafi'i yang penting ada sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Sikit pun tak apa. Lepas tu dalam mazhab Maliki pula keseluruhan macam ni. Kosok yang tu mungkin itu yang dimaksudkan. Tak ada masalah. Yang penting ada kena kawasan kepala. Kawasan kepala. Apakah saya pun tak tahu ni, tapi apakah maksud uruf wal adat dan apakah autoriti tersebut? Uruf wal adat apa Ustaz? Apa dia? Bolehkah apa? Apakah maksud uruf wal adat? Uruf wal adat. Okey, teruskan soalan tu. Dan apakah autoriti tersebut? Okey, uruf. Ini soalan usul fiqh. Soalan dalam subjek usul fiqh. Iaitu satu subjek bagaimana untuk SPM ke ni? Ini bukan SPM. Ini bukan SPM Mira, ini memang tentang bahagian fatwa, memang subjek agama yang complicated. Uruf ini uruf dan adat. Uruf dan adat ini budaya dan kebiasaan. Jadi boleh tak dia dijadikan sebagai sandaran hukum? Okey? Kita punya sumber hukum yang kita belajar, Mira belajar, lepas tu Ustaz belajar, sesiapa belajar, ada 4 sumber dalil. Yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dengan Qiyas. Kan? Kita pernah dengar kan? Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Maknanya kalau dalam agama ni, dalil nak ambil daripada mana? 4 ni. Contohnya kita kata, apakah hukum makan KFC? Ambil daripada 4 dalil ni. Ada tak dalil boleh makan KFC? Dalam Quran sebut secara general. Contohnya, kulu washrabu min rizqillah. Ataupun apa hukum minum arak? Hukum dia haram. Mana bukti haram? Dalam Quran ada sebut innamal khamru wal maisir. So itu kita katakan sumber dalil. Jadi soalan bertanya, boleh tak uruf wal adat ini dijadikan sebagai sumber dalil? Maka hukumnya boleh, tapi ada perincian yang lebih luas. Contoh kita kata satu uruf kebiasaan, dia kata kalau daging itu hanya tertumpu kepada daging lembu sahaja. Okey, daging lembu. Kalau ikan tak panggil daging. Jadi kalau ada seseorang bersumpah ataupun bernazar, aku bernazar tak nak makan daging. Contohnya kan. Jadi kawasan situ adat dia daging hanya lembu. Jadi kalau dia makan ikan, tak ada masalah, dia tak berdosa, dia tak langgar sumpah. Tapi ada satu budaya, ada satu kampung, budaya dia bila sebut daging meliputi daging lembu dan daging ikan. Jadi kalau orang kampung situ
bersumpah yang dia tak nak makan daging, tiba-tiba dia makan ikan. Bermakna dia telah melanggar sumpah. Mira faham tak? Maksudnya bergantung kepada budaya setempat. Itu kemenangan dia. Kalau solat lebih atau terkurang rakaat tanpa sengaja, sah atau tidak? Kalau solat Terlebih atau terkurang rakaat tanpa sengaja. Macam dia lupa. tanpa sengaja, tanpa sengaja sah. Tanpa sengaja, tak sengaja sah. Tapi disunatkan buat sujud sahwi. Sebab sujud sahwi itu maknanya lupa. Sujud tu sebagai menampung lah kita katakan. Kalau solat jemaah, imam dah baca Fatihah, makmum kena baca lagi ke tak? Mazhab Syafi'i, perbezaan pendapat di kalangan ulama. Okey, mazhab Syafi'i wajib baca Fatihah sama ada sembahyang jemaah ataupun sembahyang seorang. Tapi kalau mazhab Hanafi, sewaktu imam kita sembahyang jemaah, makmum tak wajib baca Fatihah, tak boleh. Bahkan mesti dengar bacaan imam. Kan selepas waladhdallin amin, lepas tu imam baca surah lain kan. Waktu tu makmum kena wajib dengar. So tak perlu baca sebarang bacaan. Tapi mana-mana pun so kat sini pun dia bergantung kepada keyakinan. Kita ikut mazhab apa? Kalau kita ni lebih yakin kepada Syafi'i, kita kena ikut mazhab Syafi'i. Kalau kita sengaja tinggalkan, tak sah lah. Mana boleh kita lawan kontra dengan keyakinan kita, kan? Okay. Sekejap Ustaz. Okey lah, banyak persoalan berulang-ulang lah Ustaz. Kan, dia banyak soalan berulang-ulang. Dia apa, dia antara soalan-soalan yang ditanya pasal, okey, soalan yang berkenaan dengan COVID ni apa? COVID-19, apa soalan tentang COVID-19? Tak ada apa pun, macam mana nak istiqamah, apa lepas tu ada benda-benda lah macam adakah COVID-19 ni petanda kiamat lah, apa benda lah yang orang tanya kat sini. So saya tak adalah tanya Ustaz sebab macam banyak yang pelik-pelik sikit. Kalau soalan daripada engkau apa Mira? Soalan daripada saya. Dia ada banyak, dia ada bagi tips apa? Bagi tips apa? Apa dia, Abah? Macam apa? Abah tanya macam mana nak jadi isteri soleh. Abah tanya bukan saya. Macam mana nak jadi isteri soleh? Jawapan tu ada pada mak kau. Mesti mak jawab. Ya, mak kau kan, kita contoh terbaik kan tengok mak kita kan isteri soleha kepada abah kan pula. Ya. Macam mana abah boleh? Macam mana abah boleh? Tak apa dah soalan kau? Tak ada apa. Jangan melawan laki. Mulut tu jangan menjawab. Besok kalau laki kata macam tu, ikut dengar je macam tu lah kan. Saya tak melawan, baik je. Okey, Ustaz ceritalah sikit apa amalan yang boleh amalkan sepanjang COVID-19 ni. Specifically doa yang mudah doa yang mudah kita baca ke apa ke, macam mana ke. Dia ialah apa dia macam mana? Saya tahu Ustaz banyak kali sebut dah pasal benda ni, tapi dengan live saya lah, dengan live saya. Sebut sekali. Okey, kepada semua netizen semua juga, sempena COVID ini ialah itu sebagai ruang untuk kita muhasabah lah, dan bukan tempat untuk kita menyalahkan mana-mana pihak. Bahkan kita mencari hikmah di sebalik kejadian ini adalah benda-benda yang Allah nak bagi rezeki. Sebenarnya rezeki itu bukan duit sahaja ataupun material,
bahkan rezeki itu adalah ilmu, bahkan rezeki itu adalah suatu peringatan Allah nak tarik kita supaya kita jadi baik. Dan ada satu hadis yang Cik Man nak kongsi berkenaan dengan sikap orang mukmin, ajaban li amril mukmin, begitu unik dan istimewa pribadi orang yang beriman. Apabila dia diberikan nikmat, dia bersyukur, dan apabila dia diberikan musibah, contohnya COVID-19, dia bersabar. Jadi tak ada pun dalam hidup dia perkara yang negatif. Sama ada sebelum COVID-19 tetap positif, ketika COVID-19 pun dia tetap bersangka baik dengan Allah. Itu satu. Yang kedua, antara doa-doa yang boleh dibaca, mungkin ramai yang tak tahu bahasa Arab, boleh baca dalam bahasa Melayu kerana Allah faham. Yang penting antara rukun kita berdoa tu kita memuji Allah dan Rasul, pembuka dan penutup, dan kita juga khusyuk dan kita serius dengan apa yang kita minta, tidak memaksa Allah, tidak tergesa-gesa, bahkan disunatkan doa yang panjang. Antaranya Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam was sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung dengan Engkau daripada penyakit sopak, kusta, gila dan juga penyakit-penyakit buruk yang lain. Boleh juga sambung wa COVID-19. Maknanya dalam doa tu Allah faham kita maksudkan apa. Dan juga bacaan-bacaan daripada hadis Nabi untuk menjadi tangkal kita. Contoh bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Yang ni semua hafal insya-Allah. Jadi jadikan itu sebagai ruqyah ataupun tangkal kita lah. Dengan keyakinan Allah yang menyembuhkan. Baiklah. Okay. Itulah saja juga Ustaz, saya rasa. Okey, so maknanya kepada netizen-netizen, kalau ada kenduri-kenduri kahwin ke bila-bila jemput aku. Jangan tak jemput aku. Ke siapalah. Aku cakap ni umum. So jangan terasalah sesiapa pun. Okey. Jadi thank you Mira kerana planning untuk live pada malam ini. Terima kasih. Apa dia? Ustaz, save tau video ni. Saya tak save video ni, patut bagi saya. Macam mana? Save video ni tau. Kau tak boleh save tak? Okey, boleh. Okey. Okey Mira, salam mak dengan abang. Salam mak dengan abang. Apa adik kau? Itu. Okey. Assalamualaikum. Okey, mak abah salam. Salam.